بسم الله الرحمن الرحيم رمضان تجلى وابتسم طوبى للعبد إذا اغتنما رمضان تجلى وابتسم طوبى للعبد إذا اغتنما أرضى مولاه إذا التزم طوبى للنفس بتقواها. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Apa khabar tuan-tuan, puan-puan yang berada di rumah sekalian? Mudah-mudahan semuanya berada dalam keadaan yang sihat sejahtera. Hari ini adalah hari kegembiraan tuan-tuan, puan-puan. Hari ini adalah hari yang kita sebelum ni kita sentiasa ulang dalam program My Hadis Time ini. Hari-hari kita ulang tentang akan datang Ramadan. Hari ini kita telah masuk kepada 1 Ramadan. Hari ini perbincangan kita pun akan berubah sikit format dia kerana menyambut tentang kedatangan Ramadan ini. Hari ini adalah hari yang istimewa, episod khas untuk perbincangan kita dalam program My Hadis Time mengenai Ramadan. Kalau sebelum ni kita telah membincangkan tentang bagaimana nak sambut Ramadan, bagaimana Saidina Umar menghidupkan lampu, bagaimana dengan Rasulullah memperbanyakkan bacaan Al-Quran, Saidina Anas menceritakan para sahabat memperbanyakkan bacaan Al-Quran. Hari ini kita akan bincang satu hadis yang khas mengenai tentang Ramadan. Dan disebabkan kerana hari ini adalah hari yang istimewa, kita datangkan kepada tuan-tuan, puan-puan yang berada di rumah seorang tetamu yang istimewa yang bersama dengan saya dan bersama dengan kami semua pada hari ini tidak lain dan tidak bukan Ustaz Mustafa Suki. Apa khabar Ustaz? Alhamdulillah sihat. Sihat ya Ustaz? Sihat, Alhamdulillah. Macam mana datang tadi? Kita ada jam ke? Alhamdulillah dalam keadaan yang selamat. Alhamdulillah. Macam mana bulan puasa Ustaz? Puasa pertama okey Ustaz Alhamdulillah tak lupa. Alhamdulillah. Takut Ustaz ini terlupa hari ni. Alhamdulillah saya ingat lagi lah. Alhamdulillah. Baik. Begitulah kita ada dua orang panel kita pada hari ini, bukan saja Ustaz Mustafa Muhammad Suki, begitu juga dengan Ustaz Husaini pun tetamu saya hari-hari lah. Kalau macam saya pun boleh juga jadi macam tu. Boleh juga. Okey, baik. Dalam meneruskan perbincangan kita pada hari ini, sebelum kita masuk tentang hadis Ramadan, mari kita sama-sama dengarkan dahulu bacaan ayat yang berkaitan tentang Ramadan yang akan diperdengarkan oleh Ustaz Husaini kita. Dipersilakan Ustaz. Baik, insya-Allah. Tuan-tuan dan puan-puan, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita berharap supaya tuan-tuan dan puan-puan menyambut bulan Ramadan, puasa ya, dengan tenang ya, banyakkan baca Al-Quran. Dan kita tengok suratul Baqarah ayat yang ke-183 muka surat ke-28. Sama-sama kita hayati ayat yang ini insya-Allah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Sadaqallahul azim. Sadaqallahul azim. Perhatikan tuan-tuan ayat yang dibacakan tadi oleh Ustaz Husaini, ayat 183 daripada suratul Baqarah, menceritakan tentang kefarduan puasa. Bagaimana di hujung ayat tersebut Allah Ta'ala menceritakan objektif kita berpuasa,
iaitu kenapa kita kena berpuasa? Kerana Allah Taala kata la'allakum tattaqun. Mudah-mudahan dengan kefarduan puasa ini menjadikan kamu sebagai orang yang bertakwa. Dengan itu kita berharap dalam perbincangan kita pada hari ini kita akan melihat bagaimana dengan amalan-amalan Rasulullah menyambut Ramadan dan sebagainya menjadikan kita sebagai seorang yang bertakwa seperti mana yang dikehendakkan dalam Quran. Baik itu yang diceritakan dalam Al-Quran, bagaimana pula dalam hadis. Maka pada hari ini sama-sama kita perhatikan tuan-tuan, hadis yang akan kita bincangkan pada hari ini. Kita lihat dalam slide yang disediakan, hadis yang diriwayatkan daripada Sayyidina Abu Hurairah yang mana dia menyebutkan an Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu yaqul qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza dakhala Ramadan futihat abwabul jannah wa ghulliqat abwabu jahannam wa sulsilatis syayatin. Maksudnya daripada Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, beliau berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, apabila masuknya Ramadan, pintu-pintu syurga dibuka, pintu-pintu neraka ditutup dan syaitan-syaitan dibelenggu. Hadis ni diriwayatkan oleh Al-Imam Bukhari dan Muslim. Perhatikan hadis ni tuan-tuan. Dalam hadis yang lain sebenarnya Rasulullah ada menyebut, Rasulullah memberikan tabsyir, kegembiraan, menggambarkan kegembiraan pada para sahabat. Rasulullah kata atakum syahrun Ramadan syahrun mubarak. Telah datang kepada kamu bulan Ramadan, bulan yang mubarak. Dan Rasulullah menyebutkan tentang ciri-ciri ini, iaitu pintu syurga dibuka, pintu neraka ditutup dan syaitan akan dibelenggu. Perbincangan mengenai tentang bagaimana apakah yang dimaksudkan dengan pintu syurga dibuka ataupun apakah yang dimaksudkan dengan pintu neraka ditutup dan bagaimana yang dikatakan syaitan-syaitan dibelenggu ini akan dibincangkan secara terperinci dalam sesi perbincangan kita pada hari ini dengan tetamu undangan kita yang akan menceritakan secara lebih mendalam mengenai tentang perkara ini. Tapi sebelum kita masuk kepada perbincangan yang membincangkan mengenai hadis ini, mari kita sama-sama jadikan Ramadan ini tuan-tuan sebagai satu medan untuk kita memperbanyakkan amalan seperti mana yang telah kita sebutkan sebelum ini. Para sahabat apabila datangnya Ramadan, mereka memfokuskan untuk melakukan ibadah. Ada di kalangan mereka yang memperbanyak bacaan Al-Quran, ada di kalangan mereka yang mendirikan Qiyamul Lail, ada juga di kalangan mereka yang menghidupkan amalan-amalan yang lain. Yang kita perhatikan dalam hadis, kita akan dapati Rasulullah adalah orang yang paling banyak melakukan perkara-perkara sedemikian dalam bulan Ramadan, mempertingkatkan perkara ini dalam bulan Ramadan. Baik, dalam sesi yang akan diteruskan selepas daripada ini, perbincangan akan masuk kepada perincian mengenai hadis ini. Kita rehat dahulu seketika, kita akan teruskan perbincangan kita dalam sesi seterusnya dalam program My Hadis Time Rasulullah Suri Teladan. Alhamdulillah tuan-tuan dan puan-puan, kembali kita bersama dalam rancangan My Hadis Time Rasulullah Suri Teladan. Kita telah pun mendengar hadis yang telah dibacakan oleh Dr. Sanusi sebentar tadi, bagaimana ketika mana apa yang berlaku dalam bulan Ramadan. Tapi sebelum tu saya nak bertanya dulu kepada tetamu kita pada hari ini, iaitu Ustaz Mustafa. Kalau kita kan masyarakat Melayu Islam ni sekarang, kalau kita menyambut bulan Ramadan tu, kita sambut dengan yalah lilin tu dihidupkan. Mungkin adalah yang membaca Al-Quran dan sebagainya. Tapi pada zaman Nabi SAW, bagaimanakah sambutan bulan Ramadan itu disambut ketika mana pada zaman Nabi SAW? Silakan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Terima kasih kepada Dr. Sanusi yang sangat ceria pada hari pertama Ramadan ini. Dan kemudian Ustaz Usaini, bila buka mulut je tahu sedap dah. Tahu sedap dah. Masya-Allah. Jadi juga sidang penuntut rahmati Allah Subhanahu Wa Taala, petang-petang ni masak apa tu? Jadi ke tak jadi? Dengan jodoh buka puasa. Jadi kita kembali kepada persoalan tadi, bila kita sebut tentang bagaimana Nabi SAW menyambut Ramadan ini, maka sudah tentu dia ada cara dan kaedahnya. Seperti mana kalau kita melihat antara perkara yang sangat penting yang banyak dalam hadis-hadis Nabi SAW sebutkan adalah, pertama, kita masuk Ramadan kena masuk dengan harta yang halal. Ini antara satu benda yang sering
terlepas pandang oleh banyak masyarakat kita kerana kita dalam bulan Ramadan kita nak doa. Betul. Kemudian kita nak buat ibadat, kita nak sedekah, kita nak buat wakaf lah waktu tu, nak bayar zakat. Betul. Bimbangnya seperti mana disebut dalam hadis sahih riwayat Imam Muslim, riwayat Imam Daruqutni dan sebagainya, kalau kita buat semua perkara ni tapi kita buat tu dengan sebab harta kita haram, maka semua tu tak ada nilai di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi itu perkara pertama, para sahabat radhiyallahu anhu ajma'in memang semua di kalangan mereka masuk Ramadan kita pastikan harta kita itu bersih, suci lagi menyucikan. Itu yang pertama. Yang kedua, kita masuk dalam keadaan yang kalau boleh saya rumuskan dengan 4K. 4K itu bukan 4,000. 4 yang mana tu? Yang pertama, kita masuk dengan aspek yang kita nak panggil ahsanu amala, itu amalan yang paling terbaik. Maka 4K itu pertama, untuk capai amalan paling terbaik bulan Ramadan itu seperti yang diamalkan oleh para sahabat dan sebagainya. Pertama, keikhlasan. Ikhlas tu kena penting. Itu antara benda yang utama ditekankan. Yang kedua, kita masuk pada bulan Ramadan ini kita perlu dengan kenabian. Kenapa sebut kenabian? Sebab kita nak puasa, nak buat sedekah, nak zakat, semua kena ikut sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita tak ada kenabian itu, maka siapa lagi kita nak ikut? Yang ketiga, kita kena ada konsisten. Konsisten ni maksudnya masuk bulan Ramadan tiba-tiba semangat hari pertama. Masak pun macam tu juga, hari pertama semangat. Hari kedua pergi bazar lah. Jadi macam tu kan. Jadi kita punya konsisten itu kena ada. Itu yang ketiga. Yang keempat adalah kualiti tambah kuantiti. Ini dalam ibadat kita. Kita nak ibadat kita kualiti, bacaan Quran kita kualiti, ibadat kita kualiti di samping kuantiti yang banyak. Jadi 4 ini adalah persediaan, ataupun 2 ni saja cukup secara ringkasnya kita baik segala amalan kita, perbuatan kita, dan dengan sebab itu mudah-mudahan kita masuk Ramadan walaupun hari yang pertama dengan begitu bersemangat, keluar pun semangat juga. Masya-Allah. Baik. Saya masuk pula pada perbincangan hadis kita tadi tu, Ustaz. Kita ada sebutkan tentang bagaimana nanti datang Ramadan, pintu syurga dibuka, pintu neraka ditutup. Sebenarnya apa yang dimaksudkan oleh Rasulullah dalam hadis ni? Baik, terima kasih kepada Dr. Sanusi. Tutup buka ni biasa kita tahu pintu je. Ataupun turun saji. Ataupun peti ais. Ya, peti ais boleh jadi. Masya-Allah. Jadi bila sebut tentang pintu syurga dan juga pintu neraka ni, sebab tu disebut oleh ramai di kalangan para ulama, antaranya Imam Ibnu Abi Hatim dan sebagainya. Maksud di sini kita boleh, ataupun Imam Ibnu Hajar Al-Haytami juga menyebut, dia boleh jadi 2. Sama ada secara jelasnya, hakikatnya begitu, memang buka sungguh pintu syurga, memang tutup sungguh pintu neraka, ataupun dia boleh juga secara permisalan ataupun perbandingan. Misalan perbandingan ni maksudnya bila dibuka pintu syurga Allah Subhanahu Wa Taala itu, amalan soleh banyak akan naik. Satu. Yang kedua, doa-doa juga akan banyak dipohon oleh hamba-hamba Allah Subhanahu Wa Taala dan sebagainya. Maka kita akan melihat bahawa pintu syurga itu walaupun dalam keadaan yang sebenarnya kalau kita lihat bulan Ramadan ni ada satu pintu yang dipanggil Ar-Rayyan. Betul. Ar-Rayyan, bukan Meroyan. Bukan Meroyan Bukan Meroyan. Ar-Rayyan itu bila kita cari dalam bahasa Melayu, hatta bahasa Indonesia sekalipun tak jumpa perkataan dia. Perkataan lawan dia. Contoh kita kata haus. Haus ni perkataan lawan pada haus apa dia? Lapar. Kan nampak? Kita kata tak haus, dahaga, tak dahaga. Takkan jumpa. Kerana itulah satunya pintu syurga yang Allah kurniakan kepada orang yang berpuasa, yang namanya Rayyan. Maksudnya kita boleh kata ginilah, apa lawan bagi haus? Rayyan. Tak ada dah bahasa lain, bahasa Melayu yang kalau kata lapar, kenyang. Ini kita kata istilah yang sangat besar, yang hebat yang Allah sediakan. Sebab tu pintu syurga itu dibukakan dan kemudian ditutup serapat neraka tu, maksudnya adalah orang tak semangat nak buat kejahatan. Dan sebab tu kata Imam Qurtubi rahimahullah, orang yang nak buat jahat ni dia bila mana ada je dalam keadaan yang seperti itu, bila dia dah buat kebaikan, maka dia susah untuk buat jahat. Baik, masya-Allah. Memang ringkas dan padat jawapan yang diberikan oleh Ustaz Mustafa tadi. Memang sangat menarik bagaimana kita boleh ungkapkan ataupun olahkan tentang 2 perkara yang disebutkan oleh Ustaz Mustafa tadi. Yang pertama tentang bagaimana Rasulullah menyambut Ramadan. Ada teori 4K. Saya ni ingat 4K tu 4K yang pertama adalah keikhlasan, kenabian. 2 lagi Doktor silakan. Okey, saya sambung. Konsisten dan kualiti tambah kuantiti tadi. Dan yang keduanya adalah tentang bagaimana yang dimaksudkan tentang pintu neraka dibuka dan pintu neraka ditutup dan pintu syurga dibuka. Baik, kita akan sambung lagi perbincangan kita selepas dari ini. Jangan ke mana-mana. Bertemu kita dalam program My Hadis Time Rasulullah Suri Teladan.
Baik, bertemu kita lagi dalam rancangan My Hadis Time Rasulullah Suri Teladan. Dalam sesi khas kali ini kita membincangkan mengenai hadis tentang Ramadan di mana Rasulullah menyebutkan pintu syurga dibuka, pintu neraka ditutup, dan yang ketiga Rasulullah menyebutkan tentang syaitan-syaitan dibelenggu. Jadi timbul persoalan juga di kalangan orang awam, apakah yang dimaksudkan dengan syaitan dibelenggu? Jadi kita akan tanyakan kepada tetamu khas kita pada hari ini, apa yang sebenarnya dimaksudkan oleh Rasulullah dengan syaitan dibelenggu ni? Ustaz, orang buat jahat juga dalam Ramadan ni. Bismillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Terima kasih pada Dr. Sanusi, Ustaz Usaini. Bila sebut tentang syaitan dibelenggu ini, dia sebenarnya macam-macam pendapat di kalangan para ulama. Dia juga boleh kita katakan sebagai, boleh maksud hakikat sebenarnya dia adalah memang dibelenggu betul. Dan ada sebahagian pula menyatakan sebagai contohnya dia adalah disebabkan manusia pada waktu itu dia kurang keinginan nak buat apa syaitan itu dia bukan kurang nak buat kejahatan, tapi dia dikurangkan dia punya kekuatan untuk buat jahat tu, untuk hasut manusia, was-was dan sebagainya. Itu pendapat pertama di kalangan para ulama hadis bila mensyarahkan hadis tu. Yang kedua, maksud di sini juga adalah yang dirantai itu adalah yang besar-besar. Dia punya prebet lepas lagi. Chip dia. Chip kan. Itu ada sebahagian pendapat juga. Kemudian yang ketiga, maksudnya di sini juga adalah manusia itu sendiri sebenarnya dia sentiasa akan melakukan kebaikan, dan pelik kalau manusia itu dia tak buat baik bulan Ramadan. Sebab tu kata Imam Qurtubi, saya suka Imam Qurtubi buat kesimpulan, kenapa tadi doktor tanya kan, kenapa orang buat jahat lagi? Yang ni geng plastik hitam. Sebab tu Jais dengan Jakim ni dia terpaksa bekerja keras bulan Ramadan. Van jenazah apa kena dia kan. Jadi disebabkan apa sebenarnya? Disebabkan bukan masalah syaitan itu, masalah diri sendiri. Yang kata Imam Qurtubi, kalau kamu pun tak puasa pun lebih-lebih kurang, sekadar tahan makan dan minum dan sebagainya, maka sebab itu manusia juga ada keinginan nak buat jahat. Sebab tu macam solat, kita kata mendirikan solat. Bila solat tu tak didirikan dengan betul, syarat, rukun, khusyuknya, memang dia akan pergi juga ada buat kejahatan. Jadi begitulah dengan puasa sebenarnya, dan saya sangat suka apa yang disebutkan oleh Imam Qurtubi itu sendiri. Saya minat betul yang geng plastik hitam tu. Bukan saya geng je, tidaklah. Cumanya nak mengatakan mungkin Ustaz Mustafa ada tips kepada orang ramai yang tengah melihat My Hadis Time ni, bagaimana untuk cara kita konsisten dalam lebih-lebih lagi dalam bulan Ramadan supaya yalah geng-geng plastik hitam dan sebagainya lah tidak, orang kata, dan amal ibadat kita tu dapat dipertingkatkan. Mungkin ada cara untuk konsisten, tips dan sebagainya, silakan. Baik, masya-Allah. Jadi nak konsisten ni, sebab tu Allah Subhanahu Wa Taala sebut dalam surah Aqaf ayat yang ke-13. Allah Subhanahu Wa Taala menyatakan, innal ladzina qalu rabbunallahu thumma istaqamu fala khaufun alaihim walahum yahzanun ulaika ashabul jannah khalidina fiha jazaa'an bima kanu ya'malun. Yang bermaksud mereka yang istiqamah ini, mereka ini tidak akan berasa sedih. Sedih di sini maksudnya mereka tinggalkan amalan puasa ke apa dekat dunia tu, mereka tak rasa sedih. Sebab apa? Sebab mereka dah buat yang terbaik. Satu. Yang kedua, mereka pula tidak akan berduka cita dengan sebab apa? Dengan sebab bila mereka persembahkan amalan di hadapan Allah, insya-Allah Allah terima. Jadi dua motivasi ini, kita jangan sedih dan kemudian kita jangan rasa takut terhadap amalan kita. Dan yang ketiga, Allah bagi satu lagi, vaksin. Ni kuat punya vaksin ni. Vaksin yang paling power sekali Allah bagi, syurga. Maka orang istiqamah dia boleh dapat, takkan sedih bila berhadap dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Yang kedua, dia tidak akan menyesal, dan kemudian yang ketiga, dia akan mendapat syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi yang ni saya ingat satu ayat ni cukup bagi kita motivasi untuk istiqamah, supaya Ramadan kita ni bukan setakat awal je Ustaz. Betul. Kan? Kemudian tarawih pun sama juga kan. Dan juga yang lain-lain juga, sedekah dan sebagainya. Maka kita nak konsisten dengan sebab kita mengharapkan syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Baik, terima kasih Ustaz Mustafa. Masya-Allah, kita memang dicemburui oleh waktu sehingga masa kita sangat singkat. Sebelum kita akhiri program kita, mari kita sama-sama bacakan dahulu resolusi pengajaran kita pada hari ini mengenai tentang pengajian kita, hadis kita pada hari ini. Yang pertama, istiqamah melakukan ibadah dan perbaiki akhlak. Yang keduanya, menjauhi perkara haram dan sia-sia agar amalan lebih berkualiti. Dan yang ketiganya, perbanyakkan membaca dan mendalami hadis-hadis berkaitan Ramadan. Baik, kita telah pun sampai pada penghujung rancangan. Sebelum saya serahkan kepada Ustaz Husaini untuk membaca doa, mudah-mudahan memberkati majlis kita pada hari ini, saya menyeru pada tuan-tuan, mari kita sama-sama untuk menyumbang ke dalam tabung gerakan Al-Quran.
tabung ini akan digunakan untuk membangunkan program-program yang berkaitan tentang pendidikan Al-Quran dan juga hadis ni sendiri. Saya ucapkan terima kasih juga kepada tetamu kita. Minta maaf Ustaz Mustafa, maknanya waktu kita sangat ringkas, kita hanya boleh sembang tak panjang sangat pada hari ini. Saya juga ucapkan selamat berbuka kepada tuan-tuan yang berada di rumah. Mudah-mudahan Allah Taala memberkati hari kita, dan saya serahkan kepada Ustaz Husaini untuk bacaan doa. Baik, insya-Allah tuan-tuan dan puan-puan, jom kita sama-sama bermunajat kepada Allah Subhanahu Wa Taala supaya khususnya dalam bulan Ramadan ini kita dikuatkan semangat dan Allah terima segala amalan kita, terutamanya dalam bulan Ramadan, insya-Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya Allah, ya Tuhan kami memohon kepadamu ya Allah, jadikanlah bulan Ramadan kali ini bulan yang terbaik untuk kami ya Allah, untuk keluarga kami dan anak-anak kami ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, jadikanlah setiap ibadah kami ini ya Allah ibadah yang menjadi kualitinya ya Allah yang sangat baik ya Allah, di samping kami memperbanyakkan kuantitinya ya Allah dalam beribadat kepadamu ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami memohon kepadamu ya Allah, jadikanlah Al-Quran ini kitab yang kami baca, terutamanya dalam bulan Ramadan ini ya Allah, kami membacanya ya Allah, kami tidak jemu-jemu untuk kami membacanya ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, Engkau jadikanlah bulan ini bulan yang terbaik untuk kami ya Allah, supaya habis nanti ya Allah kami dapat beramal lagi ya Allah. Rentetan daripada bulan Ramadan ini kami menjadi semangat dan terus semangat ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam, walhamdulillahi rabbil alamin.